uh, pada keseluruhannya saya nampak peluang untuk BN di Pandan tu masih cerah, asalkan kita dapat kurangkan masalah dalaman yang sememangnya boleh dielakkan. Dan pada masa yang sama saya rasa apa yang kita taburkan sekian lama, khasnya jenis pelbagai jenis hikmat yang ditaburkan itu satu-satunya yang dapat merapatkan lagi masyarakat setempat dengan BN. Tetapi pada masa yang sama kena juga kita mengakui bahawa dalam 4 tahun kebelakangan ini kekangan tu tetap ada, kekangan dan rintangan. Bukan ada saja, tapi makin mencabar, memandangkan bahawa kerajaan negeri sekarang ni dikuasai oleh Pakatan Rakyat dan semua pihak berkuasa tempatan telah pun dikuasai bulat-bulat oleh kerajaan negeri, ataupun parti pemerintah negeri, iaitu Pakatan Rakyat. Walaupun demikian, saya selaku wakil rakyat, selaku ahli Parlimen Pandan, dalam 4 tahun kebelakangan ini, suka tak sukalah saya kena juga memikul sebahagian daripada tanggungjawab ADUN yang kita sedia maklum, ADUN sekarang dari Pakatan Rakyat. Jadi tanggungjawab dia tu pun nampaknya saya kena pikul, memandangkan bahawa banyak kerja, banyak aduan yang diajukan kepada mereka oleh masyarakat setempat nampaknya tak terjawab, tiada sebarang tindakan pun. Jadi saya selaku wakil rakyat, selaku ahli parlimen, kenalah saya dapatkan bantuan dari kerajaan pusat. Itu memang wujud. Ya. Masalah terbesar di Pandan ialah jenis ini dan Pakatan Rakyat, termasuk juga dia punya macam komuniti punya pentadbiran. Itu masalah dia. Yang sekarang ni masalah kita pula ialah apa yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat di Pandan khususnya tidak terlaksana. Sedangkan saya tak fikir ada kita sendiri yang mendedahkan, buat pendedahan besar-besaran tentang apa yang telah dijanjikan oleh Pakatan. Apa tindakan kita sebenarnya? Gini, walaupun kita tidak kelihatan mendedahkan secara besar-besaran dan secara terus terang tentang kelemahan yang ada pada Pakatan Rakyat, tetapi jangan lupa bahawa setiap kali bila pihak Pakatan Rakyat gagal dalam melaksanakan apa yang dijanjikan itu, khasnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat, maka masyarakat setempat yang terbabit, banyaknya mereka ni rasa, mereka ni sedar tentang apa yang tidak dilaksanakan, tidak dibuat oleh Pakatan Rakyat seperti mana yang dijanjikan. Sebagai misalan, isu pylon ataupun menara tenaga nasional, ya, yang telah pun ditangani oleh masyarakat setempat bersama dengan saya dalam 3 tahun kebelakangan ini. Sampai sekarang pun masih lagi dalam keadaan kemelut, dan pihak kerajaan negeri sebelum ni memang bersikap dingin, tak nak sangat nak menyelesaikannya. Dan isu tu pun saya masih ingat lagi bahawa ADUN dari Pakatan Rakyat menuding jari pada PN. Kononnya tenaga nasional ni adalah syarikat PN, walhal senario yang sebenar merekalah orangnya, ataupun merekalah yang memberikan kelulusan yang melalui MPAJ, pihak berkuasa tempatan, ya, kepada perancangan ataupun jajaran yang dikemukakan oleh tenaga nasional, dan itu pun direstui oleh MTES ataupun Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor. Dan rakyat yang terbabit itu khasnya mereka yang duduk di 12 buah taman kediaman
di sekitar Ceras Hatamas dan Bukit Segar Jaya tu, mereka cukup terkilan dengan keadaan sebegini. Sebab yang mereka mahukan tak lain daripada pembelaan ataupun cara yang paling baik sekali untuk menyelesaikan masalah. Ni khasnya apa yang mereka petikaikan tu tak lain daripada kenapa tidak mereka dirundingi sejak awal lagi, dan bukannya sesudah MPAJ memberikan tenaga nasional kelulusan, barulah mereka sedar tentang adanya projek seperti ini. Saya tertarik dengan Datuk punya cerita tadi tentang perangai uduk jenis Lee yang bergaduh dengan KRT. Ya. Boleh Datuk jelaskan sikit? Ya. Sebenarnya memanglah saya tak masuk campur pun dalam pertelingkahan sebegini. Bagi saya ianya membabitkan kepentingan masyarakat setempat, khasnya bila berlakunya satu kejadian yang menyusahkan rakyat, membebankan rakyat, misalnya banjir kilat yang melanda Taman Putera yang memangnya majoritinya penduduk Cina, kaum Cina. Bila banjir kilat tu berlaku, maka masyarakat setempat, khasnya mereka yang terbabit, mereka yang terganggu gugat oleh kejadian tu, mereka minta bantuan dari adun, iaitu Yang Berhormat Jenis Lee. Tetapi malangnya jawapan yang mereka terima tu tak lain daripada itu bukan kerja adun, dan kalaulah nak tegurlah MPAJ, itulah jawapan yang diberi. Dan seterusnya, apa yang mengelirukan rakyat bila YB Jenis Lee menuding jari pada saya sebenarnya rasa tak semena-mena saya jadi target, jadi sasaran. Dan dia kata kalaulah ni nak minta tolong, bolehlah merujuk pada ahli parlimen. Kalaulah Yang Berhormat dari Ceras Tan Kok Wai boleh menangani isu-isu sebegini, takkanlah Datuk Seri Ong Tiket tak boleh. Sebenarnya beliau mungkin kurang faham tentang apa bezanya ni kawasan di wilayah Persekutuan di mana sememangnya tiada adun di wilayah Persekutuan. Walhal di negeri Selangor, di kawasan Pandan misalnya, selain daripada ahli parlimen, iaitu diri saya yang mewakili Parlimen Pandan, dan adun yang berkenaan tu yang sepatutnya memikul tanggungjawab, khasnya yang berkaitan dengan bidang kuasa dan bidang tugas pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri. Lebih-lebih lagi beliau dari Parti Pakatan Rakyat yang sekarang ni menerajui tampuk pemerintahan negeri Selangor. Jadi bila tuding menuding jari ni semakin terselah, maka yang saya nampak sekarang ni ini seolah-olah memberikan rakyat satu gambaran bahawa yang kerja dia sebagai seorang adun tidak ada kena-mengena dengan urusan pelbagai yang membabitkan MPAJ ataupun pihak berkuasa tempatan. Walhal semua orang tahu ini memang hak mereka untuk menuntut campur tangan ataupun penglibatan MPAJ dan adun. Ini sudah jadi satu isu yang masih lagi berlarutan hingga hari ini.